Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 6,236 ayat Al-Quran. Yang mula-mula turun kepada Nabi SAW, Allah pilih daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, yang diturunkan pada malam Al-Qadar secara lengkap sekaligus. Sebagaimana yang telah kita baca pada bulan Ramadan yang lalu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 30 juzuk Al-Quran turun. 114 surah turun pada pada Lailatul Qadar. Dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tetapi Allah memilih turun kepada Nabi SAW. Daripada semua itu, Allah memilih ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq yang bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ kita kena melihat falsafah Iqra itu sendiri. Untuk melihat dari sudut kepercayaan dan amalan kita. Iaitu Iqra ni boleh kita sebut sebagai ilmu. Penekanan pada ilmu. Sebab itu Islam merupakan agama ilmu. Jadi kita hendaklah mempelajari ilmu. Bila kita berilmu, kita tahu ada benda yang khilaf, yang patut kita berlapang dada. Kita tahu ada benda yang qat'i, yang tidak ada khilaf, yang kita tidak boleh berkompromi. Contohnya perkara halal dan haram yang begitu jelas. Innal halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Arak diharamkan. Tak ada lo kata, ish, boleh kot. Kan? Kalau kita terus stres, boleh kot. Itu tak ada. Itu qat'i, itu jelas. Dan judi haram. Tak bolehlah kita kata, tengok tujuan juga. Saya terdesak. Terdesak. Atau tujuan nak buat kebajikan, boleh. Itu tidak ada isu. Itu tidak ada khilaf. Itu dengan ilmu kita tahu. Tetapi ada perkara-perkara yang zanni. Perkara yang tidak qat'i. Maka ia membuka ruang kepada perbincangan oleh para ulama. Maka disudahi ijtihad-ijtihad. Datangnya pandangan-pandangan yang pelbagai, pandangan yang berbeza. Maka kita beramal atas apa yang kita belajar. Itu paling penting sekali. Bukanlah kita tengok, dia tu buat macam tu, sebab apa? Salah ni. Contohnya, pertama dia menyalahkan orang. Sedangkan dia tak belajar semua. Dia hanya belajar satu sudut. Yang keduanya, dia ada yang diikut orang. Orang tu buat macam tu, dia buat macam tu. Turun-temurun. Turun-temurun. Jadi maknanya perkara ini dapat ditangani bila mana kita berasaskan kepada ilmu. Itu pentingnya. Supaya tidak terus menjadi satu kontroversi yang berlarutan, tak habis-habis duk bergaduh kan. Contoh beginilah, contoh bersentuh antara lelaki-lelaki dan perempuan, itu sudah menjadi satu perbahasan yang tak pernah habis kan. Sedangkan dia belajar tak? Belajar macam mana? Aku belajar dalam mazhab Syafi'i batal. Sudahlah. Pakailah apa yang kamu belajar sebagai contohnya. Begitu. Betul, subhanallah. Kena fahami dan teliti sebelum beramal. Sebab itu pentingnya ilmu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan ataupun amalan. Baik, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan mana-mana. Kerja dan kehidupan peribadi perlu ada keseimbangan. Kita bincangkan Isnin nanti. Masak lemak putih, masak lemak merah, pelbagai menu masak lemak kami bawakan hari Selasa. Hai, tak habis-habis dengan scam. Kenapa mudah sangat kena scam? Kupasannya Rabu. Menopause, bersediakah anda? Apa yang wanita perlu tahu? Kami bawakan hari Khamis. Pasangan sekufu, bagaimana nak tahu hikayat perkahwinan Jumaat. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Raikan Ibu Tercinta bersama kami pada Sabtu. Semuanya menarik di Wanita Hari ini. TV3. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. Baik, perbincangan berkenaan dengan kepercayaan dan amalan kontroversi yang bermaksud kepada apakah amalan-amalan yang menjadi bualan hangat pada ketika ini dan juga yang mempunyai percanggahan pendapat di antara yang menyuarakan tentang amalan dan kepercayaan tersebut. Ini yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Bukan saja kita nak timbulkan untuk memberikan kehangatan pada suasana, tidak. Sebenarnya perbincangan ini adalah untuk memberi kefahaman dan memandaikan mereka supaya mereka tahu yang mana ini adalah
satu amalan yang dilakukan, silakan. Kerana ianya masih lagi ada asasnya, masih lagi berada dalam sudut manfaat dan kebaikan, maka silakan. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook. Katanya dari Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan amalan dan kepercayaan kontroversi ini semakin berleluasa dan kesannya kepada akidah seseorang, dan bagaimana cara untuk mengekang penularannya? Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Syahira Lia untuk soalan ini. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya tentang bagaimanakah faktor yang menyebabkan amalan dan kepercayaan kontroversi semakin berleluasa dan apa kesannya kepada akidah seseorang. Baik, kita lihat macam kita sebut tadi bahawa amalan kontroversi itu ataupun perkara-perkara kontroversi itu melibatkan pertelingkahan pendapat. Kalau perkara tersebut ia tidak melibatkan akidah, maka tidak ada isu pun, terutama dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh ni dia banyak ada khilafnya. Ada banyak khilafnya. Sebab itu untuk menangani masalah khilaf seumpama ini kita kena berlapang dada. Itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Bahkan kata-kata yang masyhur, nata'awan fi ma ittafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fih. Kita bekerjasama dalam perkara yang kita bersependapat. Bab benda khilaf. Kan? Kita sependapat, kita bekerjasama. Tetapi wa ya'dhuru ba'duna ba'dha, kita saling memaafkan, bertolak ansur fi ma ikhtalafna fi, dalam perkara yang kita khilaf, selagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum syarak, lagi mana tidak bercanggah dengan Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala menyatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila mana kamu berselisih dalam satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah dan Rasul itu bukan maknanya kita buka Quran cari. Kita cari hadis, kita mana mampu. Maka dengan sebab itu di situ datangnya pembelajaran, datangnya ilmu, datangnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis rawahu Ibnu Majah, iaitu menuntut ilmu itu wajib kepada setiap individu muslim. Masalah bila orang yang tak belajar ni atau tak cukup ilmu, kadang dia berlagak pandai. Ini sebabkan dia menyalahkan di antara satu sama lain. Pernah satu ketika yang Azri nak cerita, bab-bab ni lah, kadang bab kontroversi dah juga. Ada seorang ni, kawan saya bagi tahu lah, dia ni semangat. Tahu semangat tu bagus. Dia belajar baca Quran. Kan? Jadi, bila dia pergi masjid, dengar Tok Imam tu baca, tak betul ni. Dia terus tegur Tok Imam. Tok Imam baca tak betul. Orang yang solat belakang ni kena ulang balik. Dia sebut. Kemudian, saya tanya kawan saya, dia ni hebat ke Quran dia sampai boleh tegur Tok Imam ni? Dia kata baru belajar Iqra' 5. Sudah. Baru belajar Iqra' 5. Tetapi dia rasa diri dia sudah pandai. Macam tu hari ni bila mana ada orang yang